Wong Sui Chin, atau lebih dikenali dengan panggilan Botak Chin, adalah seorang penjenayah yang paling dikehendaki pada era 70-an. Nama Botak Chin sebenarnya bukanlah diperolehi daripada para serupanya, tapi ia bermaksud Cina tidak bekerja. Selain itu, dia juga diberikan gelaran Robin Hood modern di kemuncak kerjayanya. Pada awalnya, Botak Chin hanya bekerja sebagai pembantu di sebuah pasar borong di Jalan Tun Ismail. Walau bagaimanapun, tahukah Anda, di sini jugalah titik permulaan kerjaya Botak Chin sebagai penjenayah paling dikehendaki pada masa itu. Sewaktu bekerja di pasar borong, Botak Chin telah terpengaruh dengan kegiatan jenayah dan menyertai kongsi gelap bernama Geng 360 yang menguasai kawasan itu. Kagum dengan kehebatan kawan-kawannya dalam Geng 360, Botak Chin yang baru berumur 18 tahun ketika itu telah berpakat bersama 3 lagi rekannya melakukan rompakan pertama pada tanggal 19 April 1969. Selepas memiliki senjatanya sendiri, dia telah menubuhkan kumpulannya sendiri dan melakukan 8 lagi rompakan pada September 1969. Akibatnya kumpulan mereka berjaya ditumpaskan oleh pihak polis dan hukuman 7 tahun penjara, tetapi dibebaskan awal pada November 1974. Selepas dibebaskan daripada penjara, Botak Chin coba untuk mengubah kehidupannya menjadi orang biasa dengan menjalankan perniagaan menjual sayur-sayuran di pasar. Namun kecewa karena hasil yang tidak memuaskan, Botak Chin kemudiannya kembali aktif dengan menubuhkan kumpulan kongsi gelap yang baru dan dianggotai oleh Ah Wong, Pang Kor Chin, dan Seh Chai. Selepas memiliki senjata api baru yang dibelinya di negara Thailand, Botak Chin tidak menunggu lama untuk melakukan aktiviti jenayahnya. Pada tanggal 2 Jun 1974, dia dan rekan-rekannya telah melakukan rompakan terancang dengan melakukan rompakan di sebuah pusat perjudian haram di Sentul dan memperolehi wang rompakan sebanyak 5.800. Dengan uang itu juga dia pergi sekali lagi ke Thailand dan membeli 8 senjata api, menjadikan kesemuanya sebanyak 11 serta 100 butir peluru. Pada tanggal 20 Julai, mereka bertambah agresif lagi dengan sebuah bank di Jalan Imbi menjadi sasaran kumpulan Botak Chin dan berjaya melarikan uang sebanyak 95.000. Selepas rompakan bank, kuil Cina di Jalan Kolam Air, Kuala Lumpur kemudian menjadi sasaran seterusnya dan berjaya melarikan uang sebanyak 10.000 serta beberapa lagi barang kemas dan barang berharga lain. Tidak terhenti di situ. Pada tanggal 26 Oktober 1975, Botak Chin dan rekan-rekannya melakukan rompakan terbesarnya di sebuah klub lumba kuda dan berjaya melarikan uang sebanyak 218.000. Dengan uang itu, sekali lagi Botak Chin telah membeli beberapa senjata api termasuk 5 butir bom tangan serta 1.000 butir peluru di Thailand. Kemunculan semula Botak Chin dengan seri rompakannya mendapat perhatian polis dan timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur pada masa itu, yaitu DSP S. Kulisinggam, ditugaskan memburunya hingga ke lubang cacing. Akibat daripada itu, Botak Chin dan kumpulannya menghadapi kesukaran untuk mendapatkan senjata api. Namun Botak Chin yang terkenal dengan sifat agresifnya menjadikan anggota polis sebagai sasaran untuk mendapatkan senjata api. Dia berjaya merampas 3 pucuk pistol milik 3 anggota polis dan berjaya merampas senjata api milik seorang pengawal keselamatan ketika merompak sebuah bar di Sentul. Pasukan polis terus memburu kumpulan Botak Chin dan pada 25 September berjaya menembak seorang ahli kumpulan Botak Chin, yaitu Ah Kwan, di sebuah kedai runcit di Jalan Kovil Hilir. Namun itu tidak menghalang Botak Chin untuk terus melakukan kegiatan rompakan. Bagaimanapun, kedudukan Botak Chin sebagai ketua mula terancam apabila ada yang coba mencabarnya. Dia bertindak cepat dan beberapa hari kemudian, Tua Pui, yaitu ketua geng 5 Jari Gunung, dan anggota gengnya sendiri Ah Wong ditemui mati ditembak di kawasan Lombong di Jinjang. Seorang lagi orang kanannya, Seh Chai, pula mati membunuh diri selepas dikepung oleh pihak polis di Jalan Alor.
Pihak polis mula giat memburu Botak Chin dan ahli kumpulannya dengan menjejaki mereka dengan lebih agresif dan maklumat orang ramai menjadi panduan. Bekas Ketua Sesatan Jenayah KL mendiang di SPS Kulisinggam antara pegawai polis yang ditugaskan untuk menangkap Botak Chin ketika itu. Mendiang S. Kulisinggam dengan bijak mengatur strategi menangkap Botak Chin dan ahli kumpulannya tanpa kenal arti penat. Akibat tidak puas hati, pada malam 22 November 1975, Botak Chin telah merancang untuk membunuh di SPS Kulisinggam. Kereta yang dinaiki S. Kulisinggam ditembak bertalu-talu di persimpangan lampu isyarat Jalan Davis, Pekeliling, Kuala Lumpur. Beliau terselamat daripada serangan itu, namun salah satu peluru daripada tembakan tersebut terkena bahagian rusuk kanannya yang sekaligus mengoyakkan bahagian hati dan tembus ke paru-paru. Pada awal tahun 1976, Botak Chin mula mengambil anggota baru dan mula merekrut mereka. Diikuti 3 rompakan dengan wang yang dilarikan kira-kira 400.000. Dan pada masa yang sama, 7 orangnya mati ditembak polis selain ada yang ditangkap. Polis juga merampas 15 senjata api, peluru dan bom tangan. Pihak polis membentuk satu pasukan khas untuk memburu Botak Chin dan kumpulannya. Pasukan tersebut seramai 12 orang dan termasuk 2 anggota polis yang terbaik masa itu. Akhirnya Botak Chin telah dikesan berada di sebuah kilang papan di Jalan Ipoh setelah 14 hari pasukan tersebut ditubuhkan. Setelah itu pasukan polis melakukan serbuan ke atas suspek dan pada jam 10 malam, kilang papan tersebut telah diserbu. Setelah terjadi tembak-menembak di antara pihak polis dan kumpulan Botak Chin, beberapa anggota kumpulan Botak Chin telah mati ditembak dan ada yang cedera terkena tembakan. Setelah 2 jam tembak-menembak ini berakhir, barulah kelibat Botak Chin ditemui dalam keadaan cedera parah terkena tembakan di kedua-dua tangan dan kaki. Tidak lama selepas kejadian itu, Botak Chin dihadapkan ke mahkamah atas 3 pertuduhan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) karena memiliki beberapa senjata api, peluru dan bom tangan secara haram dan dijatuhkan hukuman gantung mandatori ke atas semua jenayah yang telah dilakukannya. Manakala semasa di dalam penjara, Botak Chin tidak mendiamkan diri. Beliau sempat bertindak cobaan melarikan diri dan mencederakan beberapa pegawai penjara. Akhirnya pada tanggal 11 Jun 1981, Botak Chin ke tali gantung dan berakhirlah riwayat orang yang paling diguruni pada masa itu.